menyambut kumpulan pertama jemaah haji dari negara ini. 28 kini dalam 3 hari lagi kami doakan untuk petugas-petugas haji kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, harapnya agar semua dah pun selesai untuk berangkat pergi bagi menyantuni Duyufur Rahman kita di Tanah Suci. Nanti kami doakan keselamatan dan juga kesejahteraan anda, insyaAllah. Dan perkembangan terkini haji akan kami bawakan dari semasa ke semasa khas untuk anda. Okey, jadi terus dengarkan kami. Legasi selepas ini, inovasi guru yang bagaimana, inovasi yang bagaimana yang perlu kita berikan dalam memberikan ilmu dan juga penyampaian yang berkesan kepada anak murid kita mutakhir ini. Okey, jadi Farid Zain nak hiburkan anda. Ini dia putaran untuk Ekspresi IKIM Inspirasi Korea Islami. Putaran bumi saling berganti terang, kelam ragam dunia hadir mengisi ruang. Saat ku cuba datang dekat padamu, ada rasa sempurna, kau teman dalam sepiku. Ku penuhkanmu di setiap langkah, kau tempatku mengadu. Biarkan cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal satu, biarkan setia hingga ku kembali padamu selalu. Khayalan diri kerap menghimpi jalan ke arah mencarimu, ku resah dalam setia. Bila ku terasa hilangnya harapan, kau sinari cahaya ke dalam relung hatiku. Ku perlukanmu di setiap langkah, kau tempatku mengadu. Biarkan cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal satu, biarkan setia hingga ku kembali padamu selalu. Tak kira di mana terhenti, cintaku sekuat graviti. Tak kira di mana ku tuju, aku tetap berputar ke arahmu. Biarkan cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal satu, biarkan setia hingga ku kembali padamu selalu. Cintaku tetap untukmu, cintaku biarkan setia kembali padamu selalu. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah,
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kuching 93.7 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti siaran kami. Tak kira dekat mana pun anda berada waktu ini. Kami doakan keselamatan, kesejahteraan anda, dan insyaAllah seperti yang kami war-warkan, yang anda tonton dekat YouTube, dekat Instagram dan juga story di Facebook, kami dah pun muat naik untuk rancangan legasi kita pada malam ini untuk bicara tentang isu-isu anak muda kita. Untuk kali ini, isunya bukanlah isu anak muda, tapi kita nak berikan orang kata sedikit dedikasi berkaitan dengan Hari Guru yang baru kita sambut 16 Mei baru-baru ini. Jadi kita nak sama-sama raikan cikgu kita hari ini, dan insyaAllah kita nak berkongsi ilmu, berkongsi cerita. Saya bukan nak ajak anak-anak muda semata-mata, tapi rakan-rakan guru juga kan, ibu ayah pun sama-sama dapat ikuti perbincangan kita kali ini dalam rancangan legasi. Kita bawakan dengan tajuk inovasi guru, tapi bukan sekadar guru lah. Guru kalau kita sebut secara formalnya di sekolah, di sekolah lah kebanyakannya kan. Dan kita juga nak harapkan ibu ayah yang mana kerap masa anak-anak anda bersama dengan anda dekat rumah, anda lah guru mereka di rumah, jadi anda pun kena ada sesuatu cara lah juga kan, inovasi yang perlu anda buat untuk sama-sama didik anak-anak dekat rumah ni macam mana pembelajaran dan juga pengajian. Kita nak bersama dengan cikgu Encik Syakirin Ahmad Bakari, merupakan penerima anugerah Guru Inovatif 2022 untuk sambutan Hari Guru baru-baru ini, peringkat kebangsaan untuk kategori lepasan menengah. Bersama-sama dengan kita dalam talian dah pun kita nak dengarkan bersama waktu ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Faiz. Kembali. Ya, sihat kita cikgu hari ini? Alhamdulillah sihat. Beginilah keadaan. Alhamdulillah, insyaAllah. Banyak yang bakal kita ceritakan, dan cikgu apa pun
Pertamanya kami ucapkan tahniahlah menerima penerima anugerah untuk guru inovatif tahun 2022 tahun ini. Banyak kategori yang diberikan kepada cikgu-cikgu, tak lain tak bukan untuk menghargai segala sumbangan yang telah pun diberikan oleh para pendidik kita hari ini dalam melahirkan anak muda. Makin tahun, makin hari, saya percaya makin banyak cabaran-cabaran yang dilalui oleh para guru. Kebanyakannya dari segi tugasan-tugasan hakiki satu dah. Tambah lagi tugasan-tugasan tambahan yang perlu direalisasikan, yang perlu dijayakan dalam bentuk dokumentasi, dalam bentuk kertas kerja dan sebagainya. Itu pun urusan-urusan tambahan yang perlu dilakukan oleh para guru. Kita salut sangat-sangat kepada guru dalam masa yang sama kerana anak-anak pelajar hari ini yang pelbagai. Yang itu pun satu hal juga yang perlu kita bincangkan. Baru-baru ini sambutan di UMK. Ya, UMK Cawangan Bacok. Cikgu pergi ke sanalah untuk majlisnya. Saya pergi ke sana. Ya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah malam ni kita nak dengarkan sedikit lah. Kita awal ini sebelum kita bicara tentang tajuk kita, inovasi guru ini, mungkin cikgu nak perkenalkan diri. Sekarang ni berkhidmat di Kolej Matrikulasi Perak. Ya, betul, di Koping. Okay. Mungkin nak kongsikan sedikit sebelum kita nak bawakan tajuk inovasi guru, dan mungkin cikgu nak cerita pengalaman lah bagaimana akhirnya berinobatkan penerima anugerah guru inovatif ini. Sila cikgu. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih DJ Faiz dari Radio IKIM Informasi Inforia Islami, betul ya? Inspirasi Inspirasi Inforia Islami, ya. Ya, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada DJ Faiz. Jadi saya kenalkan diri saya, nama yang diberi Syakirin bin Ahmad Bakari. Saya merupakan, saya suka letakkan diri sebagai seorang guru di Kolej Matrikulasi Perak, Gopeng. Sudah berkhidmat sejak tahun 2007 hingga kini 2022, sudah hampir lebih kurang 15 tahun. Jadi pengkhususan saya adalah dalam subjek sains komputer. Dalam sains komputer. Dan tentang inovasi yang saya peroleh pada baru-baru ini di Universiti Malaysia Kelantan Bacok, ia merupakan satu idea yang pada saya, inovasi yang pada saya dia inovasi yang biasa saja. Cuma mungkin rezeki saya lah pada kali ini, insyaAllah berdasarkan beberapa pemilihan yang telah diberikan, saya diberikan rezeki oleh Allah untuk menerima anugerah tersebut. Jadi sikit sajalah mengenai diri saya. Okey. Inovasi yang bagaimana yang dah cikgu hasilkan sehingga membawa menerima anugerah guru inovatif tahun ini untuk kategori lepasan menengah Ya, baik. Lepasan menengah. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan inovasi yang telah saya bangunkan, sebenarnya benda ini bermula pada tahun 2020 pada mula kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada bulan 3. Seingat saya, pada masa itu saya rasa semua guru-guru di seluruh negara, guru-guru, pensyarah, ustazah dan segala-galanya lah yang menggelar guru ataupun tenaga pengajar, kami masa itu mengalami sedikit dilema di mana kita pun rasa macam bagaimana kita nak meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan pelajar semuanya berada di rumah. Jadi kita melihat pelbagai komen, pelbagai masalah yang dihadapi, sehinggalah Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan istilah yang disebut sebagai PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Maka di saat itu saya selaku guru dan pensyarah di Kolej Matrikulasi, saya melihat keperluan kepada saya untuk mengekalkan momentum pengajaran dan pembelajaran saya. Sebab pada asalnya saya ni seorang guru yang kalau di dalam kelas, walaupun saya mengajar subjek komputer, tapi saya sebenarnya tidaklah menggunakan banyak sangat peralatan komputer, kerana subjek sains komputer yang saya ajar adalah subjek yang agak memerlukan pelajar untuk berfikiran secara penakbulan logik yang sangat hebat. Maka saya banyak menggunakan whiteboard, saya banyak bergerak ke sana kemari, saya suka bertanya pada pelajar, saya suka gelak-gelak dengan pelajar saya. Jadi bila berlaku pandemik dan banyak pengajaran dilakukan secara atas talian menggunakan aplikasi-aplikasi yang diberikan seperti Zoom, Google Meet dan segalanya, maka saya merasakan ada sedikit macam kecanggungan pada saya ataupun kekurangan pada saya sebab saya tak boleh nak mengekalkan momentum saya yang sebelum ini. Jadi daripada situlah titik mulanya saya menghasilkan satu inovasi yang saya gelarkan ia sebagai GIL 5E ataupun Google Integration Liveboard
5E, di mana saya telah mengubah suai teknologi lightboard yang banyak digunakan di negara luar, di mana lightboard itu adalah satu sekeping papan cahaya yang diletakkan lampu di sekitarnya, dan saya gabungkan teknologi tersebut dengan Google Apps. Dan apa yang berlaku bila saya melakukan kelas secara atas talian menggunakan Google Meet, saya boleh menulis di cermin tersebut dan pelajar itu dapat melihat tulisan saya seakan-akan saya sedang menulis di atas angin. Contohnya macam sekarang ni, saya tulis di hadapan ini. Jadi pelajar-pelajar, maksudnya saya tak perlu nak pandang belakang tulis whiteboard. Jadi pelajar nampak, dia saya tulis terus kat depan ni, dia seakan-akan seperti macam ada CGI sikit lah. Macam ada. Namun sebenarnya ia hanya sekeping cahaya yang saya ubah suai dan saya gabungkan dengan beberapa perisian-perisian lain. Dan yang menariknya, saya bukan sekadar boleh menulis saja, saya gabungkan juga dengan slide PowerPoint, GIF animation, supaya dan benda-benda tu semua berlaku di hadapan ni lah. Dia akan berada di hadapan cermin. Dan saya boleh, bukan sekadar saya mengekalkan momentum saya sebelum ni, saya boleh menambahkan lagi momentumnya supaya pelajar nampak lebih interaktif. Lagi menarik lah pun kan? Ya, benar. Betul. Itu antara inovasi yang... Ya, betul. Apa cikgu nak tambah ni? Saya dan daripada kesan daripada itu, maka saya pun adalah buat sedikit beberapa kajian yang telah saya, dan ada beberapa kajian itu dah pun saya bentangkan, dan belajar memang tertarik lah. Cuma satu je masalah besar yang saya hadapi adalah, masalah ni bukan masalah saya saja, masalah mana-mana guru yang ada pada hari ini, iaitu akses kepada internet tu yang kadang-kadang yang mungkin sedikit memberi masalah pada pelajar. Tak semua tempat ada akses yang berkualiti kepada internet. Yalah, kita di macam cikgu di mana? Di Gopeng. Ya, di Gopeng, ya, betul. Tapi masa PDPR tu saya di Ipoh. Rumah saya di Ipoh. Saya melakukan di rumah saja. Cuma ialah sebab di bandar-bandar besar pun ada masih lagi kawasan yang mungkin capaian internetnya tidak sekuat mana. Jadi itu memerlukan akses, sebab dengan cikgu menggunakan lightbox tadi tu perlukan dia memang kena video lah. Sebab bila internet tu slow, video tu lagging, mungkin gambar pula tak cantik kan, padahal cikgu mungkin dah HD dah waktu tu kameranya, tapi ada murid tengok dah lain. Oh lemak, cikgu tak. Jadi nak kurangkan data dan sebagainya, mungkin kena tutup video ataupun kena boleh dengar saja kan. Itu antara kekangan-kekangan lah. Tapi kali ni dah memang dah fizikal secara total ke masih hybrid, cikgu? Saya setakat ini masih lagi PDPR. Masih PDPR? Bukanlah PDPR. Maksudnya saya masih lagi kelas saya masih lagi ke pejabat. Cikgu pejabat tapi dalam bilik cikgu lah. Kelas masih lagi atas talian lagi lah. Okey. Dan masih menggunakan apa yang telah diinovasikan oleh cikgu lah sampai sekarang pun. Alhamdulillah, itu antara yang dimanfaatkan. Okey, ni sebab benda ni sangat teknologi, dia sangat teknikal jugalah. Kita kena tahu banyak benda dan kena orang kata apa, inisiatif guru tu sendiri untuk berikan nilai tambah dalam sesi pengajaran kan. Jadi benda ni tak semua orang boleh kita faham, sebab ianya teknologi. Semua orang rasa fobia teknologi, nak tekan satu-satu benda pun kita rasa risau, takut jadi benda lain. Jangan bimbang, dia takkan jadi Transformers. Dia takkan berubah jadi robot tiba-tiba bangun, tak ada. Cuma yelah, kadang-kadang macam mana pula doktor melihat, cikgu melihat ada setengah para guru yang nak berevolusi dengan teknologi ini sukar. Sebab mungkin zaman mereka suka conventional way untuk mengajar, menggunakan whiteboard, gunakan apa, sekarang mungkin tak pakai kapur dah kot, sekarang dah pakai whiteboard kan, marker whiteboard sebagainya. Jadi macam mana cikgu melihat guru-guru yang perlu, sebab benda ini adakah ianya memang perlu untuk semua orang berevolusi untuk bergerak kepada perkara yang baru, ataupun masih lagi boleh terima cara lama untuk kita mengajar dan sebagainya? Macam mana cikgu lihat benda ni? Okey, baik. Berkenaan dengan bagaimana cikgu-cikgu ataupun guru-guru hari ini nak berevolusi, sebenarnya perkara ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru sebenarnya, kerana di Kementerian Pendidikan Malaysia pun sebenarnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang ada hari ini boleh melihat sendiri, sekarang ni banyak diterapkan tentang PAK 21, iaitu pendidikan abad ke-21. Di mana dalam pendidikan abad ke-21 ni, tak silap saya telah diperkenalkan seawal 2014 begitulah, sebelum pandemik lagi. Di mana kalau guru-guru semua ataupun kita sebagai tenaga pengajar ni faham,
Di dalam pendidikan abad ke-21 ni dia ada 5 perkara ataupun 5 teras yang utama yang disebut sebagai 4K 1N, di mana 4K itu adalah merujuk kepada komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis, dan N adalah merujuk kepada nilai. Jadi sebenarnya kalau guru-guru faham tentang keperluan itu, sebenarnya bukanlah LCD projector itu sebagai teknologi yang dimaksudkan, atau bukanlah komputer ataupun smartphone ataupun laptop itu sebenarnya sebagai PAK 21. Sebenarnya ia lebih kepada pendekatan di mana pada hari ini memang Kementerian Pendidikan Malaysia even di dalam pertandingan-pertandingan inovasi yang pernah saya sertai sebelum ni pun memang kebanyakannya menekankan kepada penggunaan elemen 4K1N, di mana guru-guru harus melihat kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar ataupun student center lah. Ataupun dalam erti kata lain, dalam kelas kita pada hari ini, walaupun hari ini kita dah bersemuka, dan kita mungkin dah tak guna semua teknologi yang kita guna waktu PGPR sebelum, tetapi sebenarnya pemikiran guru-guru hari ini harus maju setapak lagi, di mana pelajar-pelajar itu kita kena jadikan dia sebagai aktif dalam kelas. Contoh macam saya lah, saya bagi satu contoh lah. Contoh saya, kalau saya bila mengajar subjek saya selalu kalau guru-guru melihat pelajar memberi jawapan yang salah. Contoh pelajar beri jawapan yang salah, biasanya pelajar yang beri jawapan yang salah, pelajar itu akan dimarahi. Okey, kenapa salah? Saya dah ajar kau sebelum ni, kenapa tak faham kan? Tapi dalam PEK 21, kita menerima semua jawapan-jawapan pelajar tersebut. Tak kira lah jawapan tu salah ke, jawapan tu betul. Yang penting bagaimana kita, kalau jawapan tu salah, bagaimana kita nak membawa pelajar tu, mungkin dia perlu bertanya dengan kawan yang lebih baik. Maksudnya kita sebagai pemudah cara, bukannya semuanya datang dari kita. Jadi mungkin dalam kelas tu ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang sederhana, ada pelajar yang mungkin benar-benar lemah. Jadi bila kita dapat jawapan daripada pelajar yang lemah, dan jawapan tu mungkin memang salah, tapi kita kena puji pelajar tersebut kerana dia berani untuk memberikan jawapan. Jadi pelajar-pelajar seperti ini sepatutnya kita, okey, jawapan anda salah, dan kita jangan hukum jawapan yang salah tersebut, tetapi kita minta pada kawan-kawannya yang mungkin lebih baik untuk menjadi mentor kepadanya. Okey, mungkin lepas ni kamu kena rujuk pada si fulan bin si fulan ni, lepas ni mungkin kamu akan dapat jawapan yang baik. Jadi begitulah pendekatan abad ke-21. Jadi kat sini sebenarnya teknologi tetap teknologi. Cuma teknologi ini sebagai orang kata suplemen saja di dalam kelas kita. Yang penting jiwa guru tu dia kena besar. Dan seperti mana yang pernah diberitahu oleh beberapa orang sahabat-sahabat saya yang dalam bidang perguruan yang dah senior, dia kata guru ni dia ada step-step, dia ada langkah-langkah dia. Pertama, kita adalah mudarris, kemudian kita adalah muallim, kita adalah murabbi, kita adalah muadib. Dan guru sepatutnya berada pada tingkatan yang lebih atas sekali, iaitu guru mesti menjadi seorang guru yang mursyid. Dia akhirnya dia bila datang di dalam kelas, segala kebenaran tentang ilmu tu dapat dirungkaikan. Jadi kita nak macam tu. Sebenarnya benda ni pun bukan benda baru. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, baginda Rasulullah, tarbiyah sahabat-sahabat pun dengan penuh hikmah. Jadi pengajaran sebenarnya hari ni guru kena ada nilai-nilai tersebut. Sebab saya sendiri pun bila saya buat inovasi, saya pun tak memikirkan teknologi yang besar-besar. Sebab saya pada asalnya inovasi, sebab saya nakkan pelajar seronok dalam kelas atas talian saya. Jadi saya fikir sebelum ni saya pakai whiteboard. Jadi saya nak pakai whiteboard tu tulis kat belakang agak kita dah membelakangkan pula belajar kan. Kalau dalam kelas mungkin benda tu tak nampak rare sangat. Jadi sebab itulah saya, dan lightboard yang saya buat ni pun sebenarnya bukan lightboard yang mahal pun. Sebenarnya cermin, kalau DJ Faiz boleh datang kat rumah saya sekarang, lightboard ni ada kat sebelah sini sekarang ni. Ada di sebelah ni, di mana lightboard ni datang daripada cermin almari isteri saya. Wah, ni DIY bahan terpakai siap. Ya, saya DIY barang terpakai. Saya hanya beli LED strip saja yang harganya bawah RM20. Saya tampal kat sekitar dia. Kemudian saya beli kamera yang murah, bawah RM100, bukan yang mahal-mahal. Kemudian saya letakkan saja cermin tu di depan kamera dan saya tulis. Dan saya adalah sedikit teknikal macam DJ Faiz kata tadi. Saya gabungkan dengan beberapa perisian, jadi nampaklah macam animasi tu jalan kat depan. Yang tu tambahan lah kan, sebab basic dia. Itu tambahan. Basicnya macam nak light box tu tak sukar pun tak sukar mana pun. Saya boleh buat tak agak cikgu? Boleh, sangat-sangat. Ini kalau on air saya kena tulis kat sini, Kang. Ya, betul.
Dan sebenarnya saya dalam kelas saya, sebab saya memang suka, sebab saya dalam kelas saya memang saya banyak, kadang-kadang saya menyanyi. Saya macam-macam buat. Sebab nak bagi kelainan, nak bagi keseronokan. Sebab saya faham anak-anak murid kita dekat rumah, seselesa dekat rumah. Betul. Kita pun tak tahu, kadang atas katil, kadang kat meja makan. Kamera depan, kat kiri ada nasi goreng ke, canai ke, kita pun tak pasti. Sebab dalam kelas boleh cakap tak boleh makan, tak boleh ni kan. Jadi ialah banyak perkara baharu yang perlu cikgu sebutkan tadi. Kita kena seiring lah dengan teknologi hari ini. Cuma saya suka apa yang cikgu sebut tadi, walaupun dah boleh bersemuka selepas ini, tapi janganlah kita kesampingkan pula teknologi yang kita dah gunakan hari itu. Betul. Kena sentiasa upgrade lah kot cikgu Ya betul. Sentiasa upgrade. Dan sebenarnya macam saya sebut tadi kan tentang PEK 21 tu, memang kalau K yang pertama tu komunikasi, maksudnya bukan komunikasi tu bukan maksud cikgu je banyak bercakap. Tidak, dia kena cikgu ni jadi macam pencetus. Sebetulnya saya pernah diajar oleh seorang guru sejarah. Masa tu saya ada satu kursus berkenaan pemikiran kreatif dan kritis. Beliau kata ramai cikgu sejarah ini bila mengajar dia terus bagi fakta. Contoh, Malaysia merdeka tahun 1957. Jadi apabila kita terus memberi fakta macam tu, maka sebenarnya secara tak langsung pelajar kita habislah ceritanya kan, merdeka sebenarnya. Tapi sebenarnya seorang guru yang mungkin kita kena ubah sikit, kita kena tanya soalan yang bukan begitu, bukannya kita bagi tahu terus, tapi kita tanyakan satu soalan. Kalaulah hari ini pada tahun 2022 negara kita tidak merdeka, apa yang akan berlaku pada anda? Jadi kita bagi dia orang fikir kan? Bagi dia orang fikir. Dan kadang-kadang kita akan terima jawapan yang pelik-pelik. Itu tak mengapa. Tak kisahlah. Tak kisah. Kita terima je, tak apa, you kita brainstorming, kamu apa, kamu kemudian barulah kita sebagai pemuda acara, kita bagi tahu, mungkin kita boleh lakonkan sedikit apa pun yang berlaku pada pahlawan-pahlawan kita, pembebas penjajah kita yang lepas. Dan kita ni sebenarnya yang menjadi buku sejarah kepada pelajar itu, bukan buku yang dia orang baca itu sebagai buku sejarah. Itu yang saya faham lah. Jadi ilmu ni sebenarnya bukan sekadar ilmu sejarah. Dalam ilmu komputer pun saya gunakan perkara yang sama. Saya suka apa yang cikgu sebut, sebab cikgu kena, sebab anak-anak murid ni perlu divisualkan, perlu ada gambaran. Sebab kadang bila baca dalam teks, kita tak boleh bagi gambaran secara jelas kan. Kita pun nak balik ke zaman 57 tu susah pula. Jadi macam cikgu sebutlah, banyak perkara yang perlu kita adaptasi. Cikgu, saya minta maaf sangat-sangat sebab kawan-kawan kita komen dekat sini. Baik-baik. Dia kata tunjuk demo sikit inovasi cikgu. Dia kata kat sini, mana bahan inovasinya cikgu, nak tengok. Sekejap. Sebelum tu, kalau tak susah, kalau dapat cikgu nak berikan kejap lagi selepas rehat, boleh ke cikgu bawakan sikit? Boleh. Demokan. Ada kesulat. Saya pusingkan kamera saya je lah kot. Boleh. Kejap lagi kita rehatkan kejap kita rehat kejap. Kawan-kawan saya kena tunggu. Macam saya komen kat situ, dia kata terima kasih perkongsian. Mana bahan inovasinya cikgu, nak tengok. Kejap lagi. Agaknya sebab cikgu sebut dari cermin almari kot. Baru dia orang mana pula daripada cermin almari jadi bahan nak menulis slide box tu. Dia macam saya sebenarnya ada video YouTube. Kalau boleh siapa nak tengok, boleh tengok di video YouTube saya. Nanti cikgu bagi sekejap lagi. Kita kongsikan dekat komen tu, dekat mana boleh cari video YouTube tu. Cikgu siap upload dalam YouTube lagi bahan mengajar tu kan. Alhamdulillah. InsyaAllah cikgu, kita berehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Kita kembali kawan-kawan saya selepas ini. Kawan-kawan saya kena tunggu set lah. Kejap lagi kita nak tengok macam mana bahan inovasinya. Boleh buat sendiri. Saya cubalah. Nanti cikgu cakap saya boleh buat, dan saya cabar diri sendiri juga untuk buat. InsyaAllah. Kembali selepas ini dalam rancangan Legasi Inovasi Guru, kita bersama dengan merupakan penerima Anugerah Guru Inovatif 2022 baru-baru ini, majlis sambutannya di Kelantan, bersama dengan Cikgu Syakirin Ahmad Bakari. Kembali seketika nanti, jadi anda jangan ke mana-mana. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kuala Terengganu 100.2. Terima kasih untuk anda yang terus setia jadikan kami teman anda di mana juga anda berada waktu ini. Yang memandu tu hati-hati, kami doakan anda sampai ke destinasi. Dan insyaAllah kita bawakan rancangan legasi kita kali ini bersama-sama dengan cikgu kita dalam talian. Waktu ini kita dengarkan beliau merupakan penerima Anugerah Guru Inovatif 2022 untuk sambutan Hari Guru baru-baru ini untuk kategori lepasan menengah dengan tajuk kita bawakan inovasi guru. Inilah inovasi yang dihasilkan buat sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak anda yang dah mengikuti kami, cikgu. Terima kasih juga masih setia bersama-sama untuk sama-sama kelas dah ada lah ya cikgu ya. Kelas dah habis dah. Dah habis dah. Sekarang ni kelas dah habis dah. Tengah cuti untuk exam ke? Ya, betul. Sekarang ni dia orang tengah exam. Ada satu lagi batch pelajar. Lepas ni ada exam lagi lah pada bulan 6 lagi. Yang batch pertama ni dah habis. Ada batch yang kedua pula masuk untuk exam. Okey. Selamat semuanya insyaAllah. Dan sahabat-sahabat kita ni masih ada lah cikgu ni tanya macam mana light board tu macam mana tu cikgu. Okey, baik. It is Okey, baik. Saya nak tunjuk ke? Boleh. Sila. Boleh ya? Okey, light board saya ni mudah je. Tak ada apa-apa kan. Okey, saya tunjukkan. Ini dia. Nampak. Itu saja, cermin. Okey, kemudian cermin ada LED dekat sini. Okey. Kemudian di hadapan sana saya akan letakkan kamera. Okey. Jadi nanti bila saya dalam kelas, saya akan mengajar kat sini dan saya akan gunakan satu software. Software itu saya akan gunakan dan software itu akan menampakkan macam saya. Kalau ikutkan, kalau kamera dia pancar ke sini, dia akan nampak tulisan tu terbalik. Betul, tu yang tanya tu. Tapi software tu nanti akan nampakkan kepada pelajar kita bahawa tulisan itu sebenarnya tak terbalik. Dia akan nampak, saya tulis start kat sini, dia akan nampak perkataan tu start. Tapi pelajar akan nampak macam saya tulis dekat skrin diorang. Skrin diorang, ya. Okey. Kemudian software tu juga kita boleh gabungkan dengan live board ni nanti. Okey. Kita boleh letakkan animasi-animasi kat sini. Apa-apa animasi lah. Kalau siapa yang mengajar subjek fizik, nak letakkan animasi fizik, kimia. Even kalau nak mengajar dalam bahasa untuk pendidikan Islam, nak ajar tulisan Jawi ke apa, boleh juga. Okey. Dan kalau saya pula, saya macam saya suka bergurau dengan pelajar saya. Jadi bila saya bergurau pelajar saya, kadang-kadang saya boleh modify video saya mengenai software tersebut. Saya boleh wujudkan ada dua saya kat sini. Contohnya saya ada kat sini satu, kemudian ada seorang lagi sana kat satu. Dan selalunya saya buat apabila saya nak start kelas. Saya saja nak bagi gempak budak-budak, nampak macam ada dua orang cikgu sedang mengajar dalam satu masa. Okey. Kita akan buat, jadi budak-budak akan tanya, sir, mana satu sir? Dia akan bagi dia orang. Teka lah. Jadi bagi dia, teka lah. Jadi kita main-main dengan pelajar dulu untuk wujudkan engagement dengan dia orang. And then dia orang dah fokus semua. Sebab masa tu saya akan buat seperti, yelah sementara nak menunggu dia orang masuk. Kelas 9.30, kadang-kadang pukul 9.40. Biasalah ada yang baru lepas minum, baru bangun tidur, siram pokok. Ada yang meniaga. Siram pokok, siap. Macam tu. Jadi, sementara tu kita gurau-gurau budak. Jadi, dan
Liveboard tu bukan sekadar liveboard lah. Saya sebab software yang saya pakai tu memang software tu boleh muat turun secara percuma. Software apa? Ada kawan kita tanya, nama software boleh share ke cikgu? Software tu adalah OBS, Open Broadcasting Software. Okey, gunakan OBS. Selalunya OBS ni selalu digunakan oleh streamer ataupun YouTuber. Kami dulu menggunakan OBS. Ya, betul. Tapi saya guna OBS untuk saya buat efek yang pelik-pelik pada produk. Dan liveboard ni adalah salah satu benda yang pelik lah yang saya buat. Jadi pelajar akan nampak, macam mana? Dan ramai orang kata, saya tulis terbalik ke? Tak, sebenarnya saya tak tulis terbalik. Dia orang nampak macam saya tulis dengan, dia nampak saya macam tulis dengan tangan kiri, sedangkan saya tulis dengan tangan kanan. Jadi, benda-benda ni sebenarnya, bila pelajar sebab tengok, bila PKP, kita kidal. Betul. Sebab tu, dan DJ Faiz, saya sebenarnya, bila DJ Faiz hubungi saya pun sebenarnya dalam kelas. Ini sebab saya dekat rumah. Kalau dekat pejabat saya, set saya untuk mengajar pelajar-pelajar saya sama seperti DJ radio juga. Oh, ada konsol? Dia ada konsol dia. Depan saya liveboard. Tepi saya akan start dengan seperti seorang DJ. Kadang-kadang budak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan saya. Kita nak bagikan benda tu happy kan. Cikgu, nanti kalau saya cuti, saya minta cikgu ganti boleh ke? Allah. Aduh. Lain macam cikgu sekarang memang kena ada ekstra pada saya lah sebab anak murid kadang-kadang mereka yang streamer ni, kita tahulah anak murid kita kadang-kadang jadi influencer dekat social media dengan TikTok, dengan Instagram. Jadi kita kena ekstra lagi bagi dia orang. Jadi itulah macam mana nak aplikasi. Jadi saya nak bagi pelajar saya happy. Jadi itulah caranya. Saya jadi DJ radio, kadang-kadang saya buat macam berlakon macam yalah, kita hanya ada video dan audio. Jadi pada saya kena belajar juga menjadi seperti seorang DJ. Dan dalam masa yang sama, saya gunakan liveboard. Saya gunakan jugalah segala jelmaan saya. Saya buatlah ada 2 duplicate saya supaya pelajar-pelajar saya tahu yang saya sebenarnya bersungguh-sungguh nak mengajar dia orang. Dan saya sangat happy walaupun saya berada dalam atas talian sehingga hari ini. Saya masih lagi mengajar atas talian. Belum lagi bersemuka lagi. Sangat kagum dengan cikgu sebab dia macam ni. Bila kita dalam PKP hari tu, PDPR kan, semua orang pun terkejut. Semua orang nak beradaptasi dengan internet, dengan alatan-alatan dalam talian ini. Ada setengah orang memang sukar betul, ambil masa yang lama nak belajar kelas itu, nak belajar kelas ini. Jadi tak semua orang boleh menguasainya dengan cepat. Dan cikgu pula dengan satu kesukarannya itu, tambah lagi cikgu boleh buat ekstra macam-macam lagi dengan ada efek dan sebagainya. Jadi effort lah pada saya satu usaha yang sangat bagus nak ajak anak murid ni, sebab satu dekat rumah memang sukar lah cikgu sebut tadi kan, yang pergi siram pokok. Yang kecil cikgu nak bagi makan kucing. Ni kucing pula makan. Tadi saya makan, ni kucing pula pergi makan. Itu belum lagi DJ yang tolong ayah tarik lembu daripada lori pun ada. Jadi dia jaga ayah dia kerja ternak lembu. Sorry cikgu, saya sedang tarik lembu. Kejap lagi saya masuk kelas cikgu. Kita nak buat macam mana kan? Itulah faham. Tapi itulah antara perkara yang perlu dihadapi lah oleh para guru, terutamanya kalau PDPR kan. Baru cuma ada sahabat kita tanya juga lah, macam mana aplikasikan inovasi-inovasi yang macam ni dalam kelas bersemuka pula cikgu. Sebab bila bersemuka ni kita dah takut back kepada cara lama lah. Ya, betul. Okey, untuk dalam kelas bersemuka, saya tengok kepada keadaan pelajar lah, ataupun keadaan pensyarah tu atau cikgu tu sendiri. Macam saya mengajar di makmal komputer. Jadi sekarang ni saya gunakan liveboard saya sebab kita pun ada SOP di dalam kelas yang kita kena jaga. Masih lagi kita kena jaga penjarakan. Jadi dengan adanya liveboard ni sebenarnya saya boleh kawal pergerakan saya. Saya tak boleh bergerak sana kemari. Tapi liveboard tu saya ubah suai dengan gunakan satu lagi teknologi inovasi saya yang saya sebut sebagai PDP-TV. Dalam PDP-TV ni maksudnya bila saya tulis di hadapan menggunakan liveboard saya, pelajar boleh melihat apa yang saya tulis di skrin komputer mereka secara terus. Dia tak ada guna live Google Meet, dia tidak ada guna live YouTube, pelajar boleh terus tengok. Dan sebenarnya saya juga dalam masa yang sama menyelesaikan masalah dalam makmal komputer saya, iaitu pelajar sukar untuk melihat apa yang kita tulis di whiteboard. Kadang-kadang whiteboard tu jauh, silau matahari semua kan. Jadi bila guna liveboard ni seketul-seketul pelajar tu nampak. No silau No silau. Dia betul. No silau. Betul. Sebab kadang-kadang silau tu alasan tambahan je. Silau cikgu tak nampak sebab malas nak catat. Tapi sebab ni bila dah dapat depan skrin tu tak ada silau lagi dik. Siap lah. Kalau
Kalau tak nampak juga aku tak tahulah. Silau akan bertukar kepada seriau lepas ni. Seriau, betul. Apa pun, cikgu terima kasih banyaklah macam-macam info. Cuma satu lah cikgu, ada sahabat-sahabat kita mesti tentu pelajar-pelajar teruja dengan PDP cikgu. Ya, saya kalau jadi anak murid pun saya excited. Cikgu, kalau cikgu makan yang seorang ni, yang seorang lagi kenyang tak? Sebab ada dua. Kan kita tanya juga. Jadi ada sahabat kita tanya tadi, cikgu nampak tulisan cikgu, tulisan tu berwarna. Yalah kena pelbagaikan lah kan. Maka sekarang macam-macam colour. 24 colour, 36 pilihlah colour apa pun nak pakai. Takut cikgu-cikgu fizik ke kimia ke boleh tambah pula. Okey, saya nak buat colour ni, campur colour ni jadi colour ni. Itu lain macam punya. Cikgu masing-masing punya bukan main kan. Jadi satu lagi cikgu, bila cikgu sebut tentang inovasi ini, kita bimbang satu perkara lagi, kalau kita tak kawal sebaik mungkin bagaimana anak-anak kita, mereka dah memang kena menggunakan peranti ini. Sebab mereka memang dah terdedah dengan pembelajaran dalam talian dan juga akses informasi di hujung jari. Jadi kita nak tahulah cikgu macam mana cikgu ialah sebagai cikgu yang mengajar komputer dan sebagainya dan terlibat secara aktif dengan aplikasi-aplikasi dalam talian. Macam mana kita nak pastikan anak-anak murid kita ni agar mereka akses kepada perkara-perkara yang sangat bermanfaat, tidak perkara-perkara yang akhirnya akan bawa kepada masalah sosial, akhirnya membawa kepada perkara-perkara yang larog, rugi masa mereka tu. Macam mana cikgu? Okey, tentang perkara-perkara tu, sebab tu sekarang ni sebab saya ni adalah sebahagian daripada mereka yang berinovasi. Sebenarnya di luar sana ramai lagi cikgu yang berinovasi. Jadi salah satu inovasi yang saya rasa yang ramai cikgu yang saya pun hari ni nampak, contohnya macam aplikasi TikTok kan. Aplikasi TikTok kalau kita tengok dulu satu masa dia orang kata TikTok ni menari-nari. Menari-nari saja kan. Tapi apabila ada beberapa guru-guru yang saya respect dengan mereka, saya sangat hormat dengan mereka. Guru-guru di seluruh negara ini ada sebahagiannya yang telah mewujudkan satu kumpulan mereka dan mereka menggembleng tenaga mewujudkan konten-konten yang berbentuk pendidikan di TikTok. Dan kesan tu dapat pada anak saya sendiri. Anak saya sendiri baru tingkatan 1. Dia kata belajar matematik dekat TikTok lebih menarik. Lagi berkesan. Ya betul, lagi berkesan daripada papa dia sendiri mengajar. Okey. Jadi kat situ saya bercakap, jadi macam mana kita nak pastikan pelajar kita ni akses perkara yang betul untuk dalam talian ni adalah kita sebenarnya guru-guru ni kena terlibat sama. Kalau pelajar kita ramai dekat TikTok, guru-guru kena banyakkan lagi konten-konten dekat TikTok. Itu satu. Kalau pelajar kita banyak di Instagram, guru-guru mesti banyak lagi kan konten Instagram. Kalau boleh, bila dia search saja video kat Instagram, keluar gambar cikgu-cikgu dia je. Maksud cikgu-cikgu ni kena ada keinginan untuk menjadi seorang YouTuber, seorang jadi Instagrammer, apa-apa sajalah ni. Jadi supaya mereka ni rasa cikgu dengan pelajar ini seiring dalam dunia yang ada konten pada. Sebab konten ini tak boleh kita kawal. Bukannya walaupun kita dah buat filtration macam-macam, Google sendiri pun ada filtration, di KPM sendiri pun ada filtration, tetapi dia berbalik pada guru tu sendiri. Kita perbanyakkan konten kita dan alhamdulillah sehingga hari ini saya tengok cikgu-cikgu ramai yang buat konten dan saya sangat respect lah kepada mereka. Jadi itulah saja cara untuk kita pastikan supaya anak-anak kita ni dapat konten yang baik dengan cara kita sebagai guru perbanyakkan konten kita. Kita tak boleh salahkan mereka kalau mereka cari benda-benda yang tak sepatutnya, sebab kita tak bekalkan perkara-perkara, kita tak wujudkan lambakan konten yang positif dekat media sosial tu kan. Jadi kita kena lambatkan mereka supaya tak ada alasan. Nak skip sini cikgu matematik, skip sini cikgu fizik. Yang ni dah masuk bahasa Melayu. Macam tu. Jadi kena wujudkan perkara itu di laman sosial dan alhamdulillah. Tapi sebab kebanyakannya tak tahu, kebanyakannya kalau dekat konten di media sosial ni masing-masing mungkin mengajar ERT kot cikgu sebab banyak konten masakan. Jadi tak boleh, tak ada masalah. Janji konten tu positif yang membawa kepada kebaikan. Dan kata sahabat-sahabat kita, ini adalah salah satu implikasi positif untuk pengolahan teknologi canggih masa kini. Thumbs up cikgu, padu, alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Saya percaya ramai juga para pendidik yang ada mendengarkan kita pada malam ini dan saya percaya anda ada usaha dan inisiatif tersendiri untuk pelbagaikan lagi dan mewarnakan lagi
sesi PNP anda, dan alhamdulillah kami di IKIM sangat salut dan sangat sokong apa juga usaha yang anda buat. Tak lain tak bukan, anda lah yang akan melahirkan pemimpin generasi yang akan datang. Yang akan duduk kat seat Abang Faiz ni pun lahir daripada seorang guru jugalah yang akan mendidik anak-anak didik kita ni kan. Alhamdulillah. Cikgu, kita nak berehat sekali lagi sedikitlah, kejap lagi kita nak dengarkan pesanan kepada cikgu agar semua orang, kita tadi bercerita tentang cikgu dan kita nak semua orang, ibu ayah terutamanya, jangan kesampingkan isu pendidikan ini, dan kita nak mereka juga terlibat sama agar ajar anak-anak dengan cara kreatif masing-masing dekat rumah. InsyaAllah cikgu kembali selepas ini. Jadi anda boleh terus kongsikan komen dan sebagainya. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak tahu YouTube cikgu, kejap lagi cikgu share linknya dengan saya. Saya kongsikan di ruang komennya nanti insyaAllah. Apapun, terima kasih anda terus menonton kami. Kejap lagi kita sambung lagi. Banyak bakal kita dengarkan bersama dengan cikgu selepas ini. Jangan ke mana-mana. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teman-teman, kan saya Faiz sejak semua legasi. Kita bersama dengan seorang guru, merupakan penerima Anugerah Guru Inovatif 2022, lepasan menengah untuk kategorinya, bersama dengan Cikgu Syakirin Ahmad Bakari. Alhamdulillah, dah banyak yang cikgu dah kongsikan dengan kita inovasi-inovasi dan bagaimana semangat yang perlu kita buat, terutamanya para guru untuk bagi orang kata seronok anak-anak pelajar kita nak belajar. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen, katanya sahabat kita kata setuju guru-guru perlu kreatif ikut perkembangan semasa. Cuma kali ini kita nak minta cikgu bagi nasihat sikitlah kepada para guru, pesananlah kepada ibu ayah. Kita tak nak cikgu-cikgu sahaja kreatif dengan pelbagai inovasi, pelbagai idea yang cikgu dah lahirkan, tapi ibu ayah tak nak terlibat sama dalam proses pembelajaran anak-anak. Macam mana cikgu, apa yang boleh ibu ayah perlu buatlah dalam tempoh macam ni untuk anak-anak kita sekarang? Dunia teknologi dah perlu wujud, perlu sama-sama ikut. Jadi macam mana cikgu? Baik, jadi kepada ibu bapa, pandangan saya pun seorang ibu bapa, saya juga seorang guru, anak-anak saya juga belajar di sekolah. Maka memang sebagai ibu bapa, perkara yang paling penting yang perlu ada pada ibu bapa ialah pengetahuan tentang apa yang guru-guru ajar. Yang ini penting. Bukannya pengetahuan tentang apa subjek yang guru tu ajar, tapi pengetahuan tentang apa yang sebenarnya yang berlaku di sekolah. Apakah sebenarnya yang berlaku pada hari ini. Ibu bapa perlu ada sedikit pembacaan mengenai revolusi 4.0. Okey, jadi berkenaan dengan perubahan dari segi pembelajaran dan pengajaran STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Dan benda-benda ini sebenarnya perlu ada dalam semua minda ibu bapa, malah seluruh masyarakat yang ada di negara kita. Kerana jika tidak ada pengetahuan terhadap perkara-perkara ini, maka ibu bapa akan dilihat sebagai kurang teliti dengan apa yang berlaku pada hari. Contohlah, saya bagi satu contoh ya. Contoh macam sekarang di sekolah diperkenalkan penilaian bilik darjah. Okey. Jadi ramai yang sekarang ni ke arah
pembelajaran supaya pelajar itu aktif dalam kelas. Jadi sekarang ni kita perlu memperbanyakkan, contohnya kadang-kadang ada ibu bapa apabila anak-anaknya di sekolah diminta untuk menyertai pertandingan co-curriculum, menyertai pertandingan, dan baru-baru ni waktu pandemik pun pertandingan pun banyak lagi dijalankan tetapi dicara atas saya. Tapi ada ibu bapa yang menghadkan, bagi mereka ada yang mungkin bagi ada yang berpandangan co-curriculum itu tidak penting. Yang penting adalah jumlah A yang ada di dalam peperiksaan tersebut. Jadi benda-benda macam ni, ibu bapa kena ada pengetahuan, kena tahu bahawa dalam revolusi 4.0 ini antara perkara yang paling penting adalah pelajar-pelajar hari ini perlu berfikir secara kreatif dan kritis. Dan pemikiran kreatif dan kritis itu pun bukanlah perkara yang kerana pandemik baru berlaku. Kerana benda ini memang dah diterapkan sejak daripada zaman saya belajar lagi pada tahun 2000 lagi, iaitu kemahiran berfikir kreatif dan kritis, KBKK kan, kalau kita biasa dengar ya. Dan benda itu adalah benda yang sama. Dan kalau kita tengok idea-idea kreatif dan kritis ini pun bukannya baru saya dalam tahun 2000. Dia telah diwujudkan daripada zaman Edward de Bono, pemikiran lateral, six head topi, yang macam mana kita bila kita berhadapan dengan satu masalah, contoh kita berhadapan dengan masalah anak-anak kita di rumah tak faham matematik. Jadi contoh yang saya buatlah, saya macam anak saya tak faham matematik. Sebab memang sekarang ni kaedah pengajaran matematik tak sama seperti dulu. Dulu orang kata tulis, ambil satu buku, pulun saja buku matematik tu boleh skor A. Buat latihan ni. Buat latihan. Sekarang ni lebih kepada bila saya terkejut, bila anak saya dapat skor markah yang tinggi, dapat A 90 lebih baru-baru ni, dia hanya merujuk pada TikTok saja. TikTok saja. Yes, saya sangat teruja sebab saya pun berinovasi dan saya rasa guru yang saya sangat berterima kasih lah kepada guru matematik tersebut kerana anak saya jadi minat matematik kerana TikTok. Jadi sebelum ni saya memang adalah sedikit berpandangan sini tentang TikTok kerana kita nampak kontennya tak begitu mahal. Jadi bila anak saya sendiri kata dia jadi pandai mat, pandai mat di awal, dan matematik yang tingkatan 2 sekarang ni bukanlah seperti dulu. Dan saya tengok, wow, macam ni rupanya. Jadi sebab tu saya kata balik pada tadi, jadi ibu bapa sekarang ni bila anak kita main TikTok, kita jangan marah. Dan saya suka, macam anak saya sendiri pun suka tengok YouTube, kita jangan marah. Yang paling penting kita tengok sama anak tu. Kita tengok sama anak tu, kita gelak sama dengan dia orang, dan sekali-sekala kita masukkan sedikit elemen-elemen pendidikan. Mungkin mereka masa tu tengah nak search ataupun tengah buat carian konten-konten yang kurang bermanfaat. Kita cadang, kita jangan marah, kita banyakkan beri cadangan pada mereka. Why not kamu tengok yang ini? Jadi kita banyak berbincang supaya balik kepada PEK 21 tadi, pemikiran pendidikan abad ke-21 tadi, komunikasi kita tu bukan komunikasi untuk menghentam anak kita, tapi komunikasi adalah untuk membina supaya pelajar tu akhirnya nanti dia boleh berkolaboratif. Macam contoh anak saya darjah 3 dah boleh main WhatsApp dengan anak kawan-kawan yang lain, tanya tentang kerja sekolah, bincang, bahasa Melayu ni susah lah, kau dah siap ke belum? Jadi yang ini yang kita nak garapkan. Kita jangan hadkan dia orang punya ni. Dan sebenarnya ibu bapa pun kena alert dengan beberapa teknologi yang memang dah disediakan oleh banyak vendor, iaitu dan ada yang banyak kan semua percuma. Di mana untuk kawalan untuk telefon pintar, kita ada kawalan seperti Family Link di Google. Ibu bapa boleh hadkan, macam saya setkan anak saya pukul 10 malam, dia tak boleh langsung onkan dia punya smartphone. Dia suruh tidur pukul 10 pagi, dan kita boleh hadkan daripada hari Isnin sampai hari Jumaat tidak ada smartphone, dan kita hanya hadkan pada hari Sabtu dan Ahad, dan kita boleh selaraskan masa penggunaannya. Jadi ini semua bergantung pada sejauh mana ibu bapa perlu dapatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang apa yang pelajar ataupun anak-anak kita belajar itu penting pada hari. Dan pengetahuan itu tidak akan dapat sekiranya kita hanya menung saja. Dia perlu dibaca, dia perlu dibincang. Dan kalau seorang guru pula, untuk hari ini, untuk sebagai dia nak dapatkan maklumat yang banyak tentang apa yang perlu buat, apa yang pendekatan yang terbaru, saya cadangkan sertailah apa-apa saja pertandingan inovasi. Jangan kira untuk menang, tapi kira untuk dapatkan pengetahuan yang banyak. Kerana bila anda menyertai pertandingan inovasi ini untuk guru-guru lah, anda akan nampak 1001 macam kaedah yang memang anda boleh pilih, dan pilihlah mana-mana inovasi yang anda dapat, yang anda boleh gabungkan, ubah suai sedikit dan jadikan ia sebagai satu produk dah. Itu saja bila saya. Okey, terima kasih banyak cikgu untuk pesanan kita. Ada sahabat kita kongsi, dia kata saya cikgu mat. Faham sangatlah situasi yang berlaku pada pelajar untuk kuasai mat. Saya kan tak tahulah kenapalah dari dulu tak ada TikTok ajar matematik.
Struggle nak jawab soalan dalam buku latihan tu cikgu. Apa pun, terima kasih banyak cikgu untuk masa, luangkan masa bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, kami harap tidak terhenti setakat di sini. Cikgu punya inovasi-inovasi dapat lahirkan banyak lagi. Yang paling penting untuk kita sumbangkan ilmu dan juga kepakaran kita dalam pembangunan anak-anak bangsa kita hari ini. Cikgu, terima kasih banyak untuk kesempatan waktu. Sama-sama. Ada masa kita jumpa lagi. Ni macam seronok kalau dapat pergi sampai ke Gopeng. InsyaAllah kita singgah tengok pejabat cikgu di mana. InsyaAllah boleh. Mengajar. InsyaAllah cikgu. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang saya kongsikan tadi, insyaAllah kami akan cuba. Nanti cikgu bagi link kat saya cikgu, boleh? Okey, boleh. Nanti kita sertakan dekat ruang komen supaya sahabat-sahabat kita pun boleh tonton, juga boleh tengok baiklah. Tolong bagi tolong bagi link YouTube cikgu. Nanti kongsikan ya cikgu. Ya, kami akan kongsikan insyaAllah. Apa pun terus stay bersama-sama dengan kami. Cikgu dah kongsikan linknya dengan saya. InsyaAllah nanti saya kongsikan. Saya akan kongsi dekat ruang komen ya. Anda boleh tonton balik nanti dekat ruangan komen tu insyaAllah. Kita jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat anda teruskan stay bersama kami, pastinya IKIM Inspirasi Inforia Islam ini. Kita layan Upin Ipin dan Najwa Latif. Terima kasih cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi murid-murid. Terus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu.
Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Vaksin Hati, Islam Agamaku, Fas Aluna, Imanuna dan Usrah Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka marisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. According to WHO, nearly 1.3 million people die in road crashes each year. On average, 3,287 deaths a day. Drivers who are texting can be 23 times more likely to crash than non-distracted drivers. Posting to social media, checking email, programming a navigation system, or watching a video are among the many excuses people tend to give when they are asked why they text while driving. Please be aware of the dangers and keep your attention on the road, not on your mobile phones or other mobile devices. Texting and driving is dangerous. Road traffic crashes are predictable, can be prevented. Help saves lives. Don't text and drive. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM.
YB Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, telah menyatakan hasrat beliau agar keluarga Malaysia ini mengandungi elemen keluarga sejahtera yang memiliki nilai-nilai keluarga sebenar seperti saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong antara satu sama lain agar masyarakat harmoni itu dapat dibentuk. Jadi YB Menteri juga menyatakan bahawa pelaksanaan pendekatan keluarga Malaysia keluarga sejahtera di peringkat agensi-agensi Islam perlu berpandukan kepada prinsip asas maqasid syariah yang memelihara kemaslahatan melalui 5 prinsip utama meliputi penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jadi ini adalah asas kepada keluarga Malaysia keluarga sejahtera yang ingin kita capai dalam masa yang terdekat ini. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenengahkan pendekatan keluarga Malaysia, yang berbahagia Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengenengahkan pendekatan keluarga Malaysia keluarga sejahtera, di mana dia memasukkan elemen sejahtera itu dalam keluarga Malaysia tadi. Keluarga Malaysia. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Isnin hingga Khamis 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Ekspresi IKIM.